Melayu, bahasa ibunda, bahasa bercanda, bahasa berseloka. Bahasa Melayu, bahasa perpaduan, ketepikan perbezaan. Bahasa Melayu, bahasa Nusantara, mari kita martabatkannya. Bahasa Melayu, bahasa ilmu. Ayuh kita bawa ke pentas dunia. Bahasa Melayu, bahasa perkasa, mari melangkah ke pesada antarabangsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya bersama-sama dapat kita bersua dalam forum peringkat kolej pada hari ini. Okey, saya Siti Nur Afiqah akan bersama-sama warga Zoom sekalian untuk memperuskan forum kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak, lagi cantik, bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk berbicara forum kita pada hari ini. Okay, mauduk forum kita berkisar tema bahasa dan sastra, iaitu bahasa dan sastra Melayu di pesada antarabangsa, mampukah ia menjadi realiti atau sekadar ilusi? Dunia macam pada menyaksikan kesan globalisasi di seluruh dunia mewujudkan fenomena bahasa Inggeris dimartabatkan sebagai bahasa antarabangsa kerana luasnya penggunaan bahasa tersebut di peringkat global. Walhal, bahasa Melayu juga mempunyai kekuatan untuk menjadi bahasa antarabangsa. Memetik kata Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak ketika merasmikan Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu 2014 di Pusat Pengajian Bahasa Asing Universiti Beijing, China. Bahasa Melayu telah diangkat menjadi bahasa kelima terbesar di dunia dengan jumlah penutur jatinya seramai 300 juta orang. Menurut tokoh bahasa tersohor China, Prof. Wong Zhongyu, bahasa Melayu yang telah diperkenalkan dan dipelajari di China sejak zaman dinasti Ming telah menarik ramai orang dari seluruh dunia untuk mempelajarinya. Tak tumbuh tak melangkah jika tak sungguh, kami tak kata. Prospek cerah bahasa Melayu menjadi bahasa antarabangsa turut diakui oleh Datuk Profesor Dr. Hasan Ahmad, iaitu mantan pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, dalam makalahnya bertajuk Bahasa Melayu, Bahasa Antarabangsa. Beliau menjelaskan ciri-ciri bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa seperti yang berikut. Yang pertama, bahasa Melayu mempunyai penutur jati yang ramai, iaitu sekitar 300 juta orang. Yang kedua, bahasa Melayu telah menjadi bahasa rasmi di beberapa buah negara, iaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei. Yang ketiga, status dan pentingnya bahasa Melayu menjadi alat komunikasi merentas sempadan. Yang keempat, negara pengguna bahasa yang telah mencapai kemajuan. Dayung sudah ada di tangan, perahu sudah berada di air. Jelas, keempat kriteria ini sudah dimiliki bahasa Melayu, namun pelbagai prakarsa ampuh perlu dilaksanakan demi mencapai matlamat pengantarabangsaaan bahasa Melayu. Terlalu asyik saya berbicara tentang masa depan bahasa Melayu sehingga terlupa memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik-cantik belaka serta sungguh bergaya pada hari ini. Okay, baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Okay, di sebelah di sebelah kiri saya, yang sebelah bawah saya yang berpakaian kot berwarna hitam, beliau adalah Puan Tan Bising, iaitu penolong guru TP Sri Setia Intan yang merupakan ahli panel yang pertama. Okay, apa khabar Puan? Terima kasih saudari. Saudari pengurusi, saudari Siti Nur Afiqah, khabar baik. Saudari bagaimana? Alhamdulillah, saya pun berada dalam keadaan sihat walafiat dan cukup bersemangat untuk berbicara tentang bahasa Melayu di pesada antarabangsa. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel yang kedua. Okey, yang ini sekejap ya, ahli panel yang kedua. Okey, nama dia berbaju merah, bernama Puan Amirah daripada
Puan Amira Azharuddin, iaitu penolong guru daripada Tabika Perpaduan Kampung Station. Selamat datang Puan Amira. Terima kasih. Selamat datang. Okay, apa khabar Puan? Okey, yang sudah pastinya Puan Amira. Okey, Puan. Alhamdulillah. Okey. Okey, ya sudah pastinya Puan Amira. Saya datang ke sini dengan semangat yang membaik. Ya, sudah pastinya Puan Amira. Topik Puan bicara kita pada hari ini memang menarik, menjadikan kita sungguh terpanggil untuk membincangkannya. Berada di ahli panel kedua, tak lain tak bukan ketulah ahli panel yang ketiga, iaitu Puan Nursalina bin Zainal, iaitu penolong guru Tadika Perpaduan Manu. Cantik bergaya orangnya, walaupun nampak pemalu namun petah bicaranya. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Maka saya berada di sini bersama-sama dengan saudari dan para hadirin. Salam forum buat semua. Okay. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita ke topik forum kita, iaitu bahasa dan sastra Melayu di persada antarabangsa mampukah menjadi realiti atau sekadar ilusi? Sidang hadirin dan panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan yang pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel yang pertama, iaitu Puan Tan Di. Mohon Puan memberikan penjelasan tentang ciri-ciri keistimewaan bahasa dan sastra Melayu yang menjadi tuncang kekuatan untuk melangkah ke persada antarabangsa. Terima kasih saudari pengurusi, saudari Siti Nur Afiqah. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh saudari pengurusi tentang keistimewaan bahasa dan sastra Melayu. Apakah sebenarnya kekuatan bahasa dan sastra Melayu sehingga kita berani berbicara tentang usaha-usaha memperkasakan bahasa dan sastra orang kita hingga ke persada antarabangsa? Pemimpikah kita? Apakah istimewanya bahasa Melayu berbanding bahasa-bahasa lain, khususnya bahasa Inggeris? Saudari pengurusi, ahli panel dan sidang hadirin, kita tidak bermimpi di siang hari kerana bahasa Melayu sebenarnya sudah sekian lama menjadi bahasa antarabangsa. Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca daerah kepulauan Melayu atau Nusantara. Zaman perjaman sejak abad ke-7 lagi. Bahasa Melayu menjadi bahasa pentadbiran rasmi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Melayu yang besar serta luas jajahan takluknya meliputi Sumatera, Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, Sekenting Kra dan Sri Lanka. Maka bahasa Melayu juga turut disebar ke jajahan takluknya. Bahasa Melayu mengalami zaman kegemilangan dan diangkat menjadi bahasa yang penting pada abad ke-12 atau abad ke-13. Apabila Islam bertapak di Kepulauan Melayu, penggunaannya semakin semarak dengan kemunculan Kerajaan Melayu Melaka yang terkenal sama ada di timur atau di barat. Seiring dengan perkembangan bahasa, kegiatan sastra juga berkembang pesat. Banyak buku terjemahan yang diterbitkan seperti Darul Mazlum, Selain Karya, Saduran atau tulisan asal seperti Sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin, Bustanu Salatin, Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang, Undang-Undang Laut Melaka, Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Bayan Budiman. Antara karya zaman tersebut ialah Sejarah Melayu yang merupakan sastra sejarah menggambarkan keagungan kesudaran Melaka serta meletakkan imej bahasa Melayu di mercu yang amat tinggi. Selepas zaman Melaka, bahasa Melayu turut tersebar ke seluruh dunia. Pada tahun 1521, Bika Fetra, seorang kelasi bangsa Itali, dalam pelayarannya bersama-sama Maghiran telah singgah di Pulau Titori
dan menyusun satu daftar kata daripada bahasa yang dituturkan oleh orang di pelabuhan tersebut. Inilah daftar kata Melayu Eropah Itali yang tetua kita ketahui. Pulau Titori merupakan lokasi yang agak jauh dari Kepulauan Melayu dan sekaligus menunjukkan betapa jauhnya bahasa Melayu tersebar. Sidang hadirin yang dihormati, keindahan bahasa Melayu dan nilai estetika sastra Melayu turut menarik minat orientalis Barat. Pada zaman pra-perang dunia kedua, bahasa Melayu terus digunakan untuk tujuan rasmi di kelima-lima buah negeri Melayu tidak bersekutu. Manakala di negara Melayu bersekutu, bahasa Melayu masih digunakan di beberapa jabatan seperti di pejabat polis yang melibatkan pegawai dan kaki tangan berbilang bangsa, pegawai-pegawai Eropah yang bertugas di tanah Melayu dikehendaki mempelajari bahasa Melayu yang wajib lulus dalam peperiksaan bahasa Melayu sebelum mereka disahkan jawatan. Sebahagian mereka terus menaruh minat terhadap bahasa Melayu sehingga ada yang terkenal sebagai sarjana bahasa Melayu. Antara nama yang sering disebut-sebut ialah R.O. Winstead, J.R. Wilkinson, C.C. Brown, W.E. Maxwell, W. Madden, W.G. Selabe, dan J. Crawford. Jelaslah di sini bahasa Melayu mendapat tempat di persada antarabangsa sejak sekian lama. Justru, mengapakah kita tersifat prejudis terhadap bahasa kita sendiri? Sikap kita tak ubah beri bahasa sudah dapat kading bertuah, tentu tidak berguna lagi. Fikir-fikirlah sidang hadirin yang dihormati. Jangan kita menang sorak namun kampung kita tergadai. Sebaiknya kita terus mengerak langkah proaktif untuk memertabatkan bahasa di tanah tumpah darah kita seterusnya. Memperkasakannya di seantero dunia. Terima kasih. Kembali semula kepada saudari pengerusi forum, saudari Siti Noor. Okey, sidang hadirin, terima kasih saudara ahli panel yang pertama, Puan Tamisin. Benar kata Puan Tamisin tadi, kita harus berusaha tanpa kena erti jemu untuk menjadikan bahasa dan sastra Melayu diterima pakai masyarakat antarabangsa. Hindarkan daripada bersifat pesimistik kerana kalau tidak dipecahkan rujung, mana akan dapat sagunya. Kalau kita tak berusaha, mana kita dapat hasil manisnya. Sungguh terkesan di hati saya apabila mendengar butir-butir bicara tentang istimewanya bahasa dan sastra Melayu berdasarkan fakta sejarah. Ternyata bahasa dan sastra Melayu bukan sahaja menyentuh hati penutur jati, malah dipelajari bangsa asing dan telah tersebar penggunaannya sehingga ke Eropah. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, Puan Amirah, tentang badan-badan yang terlibat dengan proses perancangan, perkembangan dan pemerkasaan bahasa Melayu sehingga akhirnya matlamat kita untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa wahana komunikasi di persada antarabangsa akan terlaksana. Persilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang saya hormati, ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Okey, persoalan daripada saudara pengerusi tentang tangan-tangan kekar yang terlibat dengan proses perancangan, perkembangan dan pemerkasaan bahasa Melayu mengingatkan saya terhadap peranan yang dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka atau dikenali sebagai DBP. Okay, Dewan Bahasa dan Pustaka pada mulanya telah dikenali sebagai Balai Pustaka yang merupakan badan berkanun kerajaan yang ditubuhkan pada 22 Jun pada tahun 1956 dengan tujuan untuk mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Dewan Bahasa Pustaka juga diberikan kuasa autonomi untuk menyusun rancangan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastera dan diberikan kuasa untuk menjalankan kegiatan penerbitan dan perniagaan buku yang serupa dengan sektor swasta.
Okey, pelbagai aktiviti telah rancak dijalankan oleh Dewan Bahasa Pustaka untuk mengembangkan lagi potensi bahasa Melayu. Di Sawarsa ini, bahasa Melayu menjadi alat perhubungan moden pada abad ke-20. Pelbagai bentuk program dan aktiviti kebahasaan telah dilaksanakan seperti penerbitan buku ilmiah dan karya sastera, kerjasama bahasa Melayu dan Indonesia, serta penerbitan kamus yang melibatkan pembentukan kosakata dan istilah-istilah baharu dalam pembendaharaan kata bahasa. Okey, dalam mengukuhkan sinergi bahasa Melayu agar bertapak kukuh di tanah air di tanah air sendiri sebelum disebarluaskan di peringkat antarabangsa, Dewan Bahasa dan Pustaka telah mengadakan satu kolaboratif dengan agenda kerajaan seperti Jabatan Perkhidmatan Awam dalam melaksanakan kursus kebahasaan untuk para penjawat awam. Kerjasama untuk melaksanakan pelbagai program dengan pihak swasta dan syarikat berkaitan kerajaan iaitu JLC juga telah dilaksanakan, khususnya program yang memerlukan dana yang besar yang memerlukan tajaan untuk mengurangkan kos. Okey, dalam memperkembangkan bahasa Melayu di persada antarabangsa, bahasa antarabangsa bahasa Melayu atau dikenali Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu atau dikenali sebagai MABM telah ditubuhkan pada bulan Julai 1997 untuk menjalankan aktiviti seperti penyelidikan bersama dengan pelbagai agensi dalam bidang bahasa dan persuratan Melayu di seluruh dunia. Okey, kerjasama antara Dewan Bahasa dan Pustaka dan Universiti Pendidikan Sultan Idris atau dikenali sebagai UPSI dengan Universiti Prince of Songkhla di Thailand telah menunjukkan jumlah peningkatan penggunaan bahasa Melayu pelajar di luar negara. Okey, sidang hadirin yang saya hormati sekalian, demikianlah antara perkasan yang diimplementasikan oleh badan kerajaan yang terlibat secara langsung dalam proses mengembangkan dan memanfaatkan bahasa Melayu. Bukan sahaja di negara kita tetapi juga di negara luar. Usaha yang dilakukan secara istiqamah ini menyuluh jalan buat kita untuk menggerakkan usaha keluar daripada kepopon dunia sendiri menerobos dunia sejagat yang lebih luas. Okey, sekian saya kembalikan kepada saudara pengurusi forum. Terima kasih. Okey, terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudari ahli panel yang kedua, Puan Amirah, berhubung dengan peranan badan yang terlibat dengan proses perancangan, pengembangan dan pemerkasaan bahasa dan sastra Melayu. Saya setuju dengan pendapat ahli panel kedua tadi. Siapalah yang dapat menafikan betapa bahasa dan sastra Melayu pada hari ini telah mempunyai tempat di persada antarabangsa dengan inisiatif dan komitmen Dewan Bahasa dan Pustaka. Soalan saya seterusnya, ahli panel yang ketiga, mungkin agak bertentangan dengan kupasan daripada ahli panel pertama dan kedua yang membicarakan isu mekar dan berserinya bahasa Melayu mewarnai dunia Nusantara sarwa jagat. Saya ingin bertanya dengan ahli panel yang ketiga, iaitu Puan Salina, tentang permasalahan dan kekangan yang terpaksa kita hadapi sehingga merencatkan usaha kita memartabatkan, memperkasakan dan melestarikan bahasa Melayu, seterusnya meletakkannya di persada antarabangsa. Silakan. Terima kasih saudari pengerusi forum. Rakan ahli panel dan hadirin yang dihormati. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan? Lautan mana yang tidak bergelora? Hidup ini ada pasang surutnya. Ada kala kita berada di atas, ada kala kita berada di bawah. Demikianlah hanya dengan bahasa dan sastera Melayu. Indah dan manis saat menyimbang, mekarnya bahasa dan sastera kita. Namun, pahit dan getih juga saat mengenang puncuknya bahasa dan sastera kita di mamah ancaman globalisasi sehingga mengikis jati diri anak bangsa. Isu tentang pendaulatan, pemerkasaan dan pelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu tidak lekang dalam mewarnai isu-isu semasa. Bahasa Melayu dilihat semakin dipinggirkan dalam mengharungi dunia globalisasi. Walaupun kedudukan
bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara tidak dapat disangkal atau dipertikaikan oleh sesiapa pun kerana telah termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Namun dalam dunia realiti abad ke-21 ini, bahasa Melayu dan sastera Melayu mengalami pelbagai cabaran. Antara cabaran perdana bahasa dan sastera Melayu ialah sikap masyarakat yang memandang rendah bahasa Melayu sebagai bahasa kelas kedua sehingga malu berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Mereka beranggapan bahasa Melayu ialah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat kelas bawahan. Lantas bahasa Inggeris dianggap bahasa yang menggambarkan keelitan penuturnya. Maka cabaran utama kita ialah menyuburkan jati diri masyarakat kita, khususnya golongan muda, supaya menyedari fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan alat komunikasi utama di bumi bertuah ni. Manakala bahasa Inggeris mempunyai fungsi khusus sebagai bahasa untuk mendapatkan intipati ilmu yang masih belum kita jana dalam masyarakat dan tamadun Melayu. Rentetan daripada pengaruh bahasa Inggeris yang mula mendominasi komunikasi, wujudlah isu bahasa rojak. Apabila membicarakan bahasa rojak, kita tentulah merujuk kepada bahasa yang bercampur aduk, yang menggunakan yang kita sering gunakan dalam tulisan dan juga tulisan. Mantan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia berkata, penggunaan bahasa rojak akan beransur-ansur menghakis kekuatan sesuatu bahasa tu. Kenyataan pemimpin nombor 2 negara itu tidak harus dipandang remeh. Penggunaan bahasa rojak sudah semakin sebati dan menjadi barah, bahkan bagai api di dalam sekam yang membakar senyap sehingga merosakkan kekuatan bahasa Melayu itu sendiri. Menurut Profesor Teo Kiok Siang, pensyarah di Universiti Malaya, fenomena bahasa rojak ibarat sekerat belut. Sekerat pula yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat Malaysia masa kini merupakan suatu kes, iaitu kehilangan bahasa yang berlaku apabila rata-rata masyarakat tidak lagi fasih bertutur dalam bahasa ibunda ataupun bahasa etnik kita. Dalam pada itu, peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu juga turut mengalami turun naik dan pasang surutnya seiring dengan pembangunan negara yang menyaksikan Malaysia berubah daripada sebuah negara berasaskan pertanian dan perlombongan berkembang menjadi negara perusahaan dan perindustrian. Dunia korporat menyaksikan bahasa Inggeris mendapat tempat yang meluas di firma-firma dan syarikat-syarikat besar yang rata-rata menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perhubungan rasmi syarikat. Hal ini menyebabkan bahasa Inggeris mempunyai nilai komersial yang tinggi sehingga ketakutan dan kegusaran timbul apabila anak-anak kita dikatakan tidak dapat menguasai bahasa Inggeris kerana kononnya sistem pendidikan kebangsaan yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah membantutkan usaha mempelajari bahasa Inggeris dengan berkesan. Rentetan daripada itu, tanpa menimbang tara usaha pemimpin terdahulu mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu melalui laporan Razak pada tahun 1956, laporan Rahman Talib pada 1960 yang membawa kepada tergubalnya Akta Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1961 dan diperteguh melalui Akta Pendidikan 1996 atas desakan pihak tertentu. Fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ni dikecilkan dengan dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dan dalam bahasa Inggeris ataupun PPSMI.
Dasar ini dimulakan pada tahun 2003 dan berakhir pada tahun 2014 setelah kerajaan menerima laporan daripada kajian 53 pakar bahasa yang merumuskan dasar kontroversi tersebut, menimbulkan kerugian berganda kepada murid, terutama 75% murid yang tergolong dalam kategori pencapaian sederhana dan lemah dalam 3 mata pelajaran terbabit, iaitu bahasa Inggeris, sains dan matematik. Dalam erti kata lain, PPSMI ini tidak membantu murid menguasai bahasa Inggeris, sebaliknya turut menjejaskan penguasaan murid dalam mata pelajaran sains dan matematik dan sekaligus menjejaskan penguasaan bahasa Melayu murid-murid. Lalu dasar tersebut digantikan dengan dasar MBMMI. Jelaslah pada hari ini bahasa Melayu menghadapi pelbagai cabaran untuk mengekalkan fungsinya sebagai bahasa rasmi negara, bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. Selain itu, bahasa Melayu juga menerima ancaman globalisasi sehingga wujudnya fenomena bahasa rojak dan pencemaran bahasa. Setakat ini sahajalah sidang hadirin, saya serahkan kembali kepada pengerusi forum, Saudari Afiqah. Okay, terima kasih Puan Salina. Okay, yang juga merupakan ahli panel yang ketiga yang telah mengupas tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu sama ada dalam penggunaannya secara rasmi atau penggunaannya dalam perhubungan sosial. Sedih apabila memikirkan tentang nasib bahasa Melayu yang bagai melukut di tepi gantang seolah-olah dianaktirikan oleh anak watannya sendiri. Maka selain membicarakan cabaran, saya juga ingin meninjau lebih lanjut pandangan ahli-ahli panel kita tentang prakarsa-prakarsa yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi cabaran bahasa Melayu terutamanya pada era globalisasi ini. Okey, saya mulakan dengan soalan pertama, ahli panel pertama iaitu Puan Tamisin tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk meletakkan bahasa Melayu pada kedudukan dan statusnya yang betul sehingga akhirnya bahasa Melayu dapat dinobatkan sebagai bahasa antarabangsa. Okey, terima kasih kepada saudari pengerusi forum. Saudari Siti Nur Afiqah menjawab persoalan saudari. Kita harus mengakui kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Saya teringat pendapat ahli panel kedua saudari Amira yang ada menyebut peranan Dewan Bahasa dan Pusaka dalam mengembangkan bahasa dan sastra Melayu. Bukan begitu, saudari Amira? Saudara, Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai badan pekanun kerajaan, saya kira telah memainkan peranannya untuk memperkembang dan memperluaskan penggunaan bahasa Melayu, terutama dari aspek penerbitan buku-buku dan majalah bahasa Melayu. Okey, maksud saya saudari ahli panel pertama mungkin boleh membicarakan tentang kerajaan yang telah meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan paling penting bahasa wahana pemikiran tinggi dalam masyarakat berilmu di negara kita. Baiklah saudari pengerusi, saya teruskan kupasan berhubung peranan kerajaan. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Tarikh 1960 yang telah dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961 dengan jelas menekankan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan. Dasar pelajaran kebangsaan telah melahirkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikan dalam bahasa Melayu. Dan bermula dari tahun 1983, penuntut yang memasuki pusat-pusat pengajian tinggi telah menerima seluruh pendidikan mereka dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bentuknya telah disempurnakan sehingga berupaya memperkatakan apa-apa sahaja bidang yang ujuk dalam kehidupan rakyat Malaysia.
Seterusnya, melalui Akta Bahasa Kebangsaan 1967, bahasa Melayu diiktilafkan sebagai bahasa kebangsaan. Pengiktilafan ini termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan melalui Perkara 152. Dasar Bahasa Kebangsaan telah meletakkan bahasa Melayu menjadi bahasa Melayu tinggi. Profesor Wan Hashim Wan Teh dari Universiti Malaya mengatakan bahawa perjuangan memaktabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara telah tiba di kemuncaknya apabila bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan sehingga ke universiti. Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1970 sebagai universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam semua pengajian juga merupakan antara inisiatif kerajaan dalam memaktabatkan bahasa Melayu. UKM ternyata telah melahirkan ramai graduan daripada berbagai bidang dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Demikianlah apabila bahasa Melayu sudah dimaktabatkan di negara sendiri, dijunjung tinggi oleh bangsa dan rakyatnya sendiri, maka barulah kita yakin untuk melangkah membawa bahasa Melayu ke persada antarabangsa. Sekian saja daripada saya tentang peranan kerajaan dalam memastikan bahasa Melayu. Kembali kepada saudari pengerusi forum. Okey, terima kasih Puan Tang Bisin. Sungguh besar peranan yang dimainkan oleh pihak kerajaan ya Puan. Ternyata dasar bahasa kebangsaan telah berjaya meletakkan bahasa Melayu di tempatnya sehingga kita dapat menggunakan bahasa Melayu dengan sepulus hati dalam medan buat bicara ini. Tak begitu ahli panel semua? Ya, benar saudara. Hari ini merupakan antara usaha yang dilaksanakan pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Bukan itu sahaja, di peringkat antarabangsa Pidato Kebangsaan Bahasa Melayu atau dikenali sebagai PABM telah diadakan sejak 8 tahun yang lalu. PABM dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Kementerian Pelancongan manakala AG Bestari Event sedang berhad dilantik selaku pengurus acara dan bertindak sebagai sekretariat PABM. Kabinet Malaysia dalam mesyuaratnya juga pada tahun 2008 telah bersetuju untuk memberikan penarafan projek nasional kepada PABM bersesuaian dengan prestisnya sebagai satu-satunya acara pidato bahasa Melayu yang terulung di dunia. Jelaslah di sini usaha pengantarabangsaan bahasa Melayu turut menjadi agenda pihak kerajaan melalui penaungnya yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Aduhai, nampaknya saudari Amira mengingatkan saya kepada kepetahan gadis manis dari negara matahari terbit yang bernama Hatsun Yanai berbicara tentang makna kebahagiaan duniawi dan ukhrawi dan menjadi juara pidato antarabangsa kategori antarabangsa di PICC Putrajaya pada bulan Mac yang lalu. Wah, saudari panel ketiga ni dah terkenal seseorang nampaknya. Ya, sedikit terkenang kerana semua peserta dari pelbagai negara di dunia berusaha bersungguh-sungguh menyampaikan pidato masing-masing. Tak mengapa saudari, saya faham isi hati saudari tu. Okey, terima kasih saudari dari panel kedua dan ketiga atas pandangan saudari-saudari sebentar tadi. Okey, baiklah. Menyentuh tentang peranan pihak lain, bolehkah ahli panel yang kedua, Puan Amira, memberikan pandangan saudari tentang peranan yang dimainkan oleh pihak pertubuhan bukan kerajaan, media dan badan korporat dalam melaksanakan program-program bahasa dan sastra sama ada di dalam atau di luar negara?
Okey, baiklah. Terima kasih Saudari Puan Afika. Membicarakan tentang peranan pertubuhan bukan kerajaan atau kita sebut sebagai NGO, badan korporat dan media dalam memperkasakan bahasa Melayu dan sastra Melayu. Okey, saya tertarik dengan kerjasama yang turut diberikan oleh badan bukan kerajaan iaitu GAPENA atau Gabungan Penulisan Nasional GAPENA yang ditubuhkan pada 23 Oktober pada tahun 1970. Hakikatnya peranan Gabungan Penulis Nasional atau GAPENA dalam membangunkan bahasa dan kesetaraan Melayu di negara kita tidak boleh dipandang remeh ya. GAPENA telah berjaya menggabungkan semua penulis tanah air untuk berkarya melaksanakan pelbagai pertandingan, sayembara, seminar, wacana ilmu, diskusi dari semasa ke semasa untuk mencari formula terbaik mengembangkan bahasa dan sastra Melayu baik di dalam negara maupun di luar negara. GAPENA juga bekerjasama dengan erat untuk menerbitkan karya agung penulis tersohor dan sastrawan negara seperti Abdullah Hussein, Shahnun Ahmad, Usman Awang, Kemala, Arinawati, Isamat Said dan lain-lain lagi ya. Sehingga tak tersebutlah ya. Apa yang lebih menarik, badan korporat dan pihak swasta turut juga memainkan peranan dalam memperkembangkan bahasa dan sastra Melayu. Contohnya, GAPENA telah menjalinkan kerjasama erat dengan syarikat ESO, ESSO untuk menaja hadiah sastra GAPENA ESO selama 20 tahun. Manakala Bank Bumi Putra Commons juga pernah memberikan pertajaan selama 4 tahun. Okey, bukan calang-calang yang mereka ni. Okey, saudara pengerusi dan ahli panel saya yang saya kasihi sekalian, dalam pada itu, pengembangan bahasa Melayu di sektor swasta juga telah dilaksanakan melalui Gerakan Bahasa Kebangsaan Sektor Swasta pada tahun 1996. Okay, antara program yang dilaksanakan ialah kempen penggunaan bahasa kebangsaan, pemantauan penggunaan bahasa kebangsaan di sektor swasta, khidmat nasihat bahasa, khidmat pengeditan dan penterjemahan dokumen perniagaan dan bahasa juga penganjuran kursus bahasa. Okey, saya berpendapat sejak digerakkan pada tahun 1996, secara beransur-ansur telah tampak ya kepekaan pihak swasta tertentu untuk ikut serta melaksanakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara kita. Sebagai contoh, Persatuan Linguistik Malaysia dan beberapa badan bukan kerajaan yang lain telah berhasil memperteguhkan ciri bahasa lisan formal bagi bahasa Melayu, terutama apabila penggunaannya di stesen televisyen Malaysia Berhad atau TV3 membentuk citra istimewa bagi bahasa Melayu lisan rasmi. Bukan begitu saudara pengerusi dan ahli panel yang saya kasihi sekalian? Ya, saya sependapat dengan ahli panel kedua. Bagaimana dengan pandangan ahli panel yang lain? Saya bersetuju. Pada hari ini penggunaan bahasa Melayu di media masa terutama media cetak dan media elektronik sangat mementingkan aspek kebakuan tak kira sama ada dari aspek sebutan dan tata bahasa. Ya, benar saudara. Hal ini sudah pasti merupakan satu indikator bahawa bahasa Melayu yang seragam sedang digunakan dan hasrat mengantarabangsakan bahasa Melayu akan tercapai. Okey, terima kasih kepada ahli-ahli panel. Seterusnya, saya ingin meninjau pandangan ahli panel ketiga tentang peranan negara serantau yang menggunakan bahasa Melayu dalam mengantarabangsakan bahasa Melayu. Terima kasih saudari Afikah pengerusi forum kita pada hari ini serta sahabat ahli panel dan sidang hadirin. Membicarakan peranan negara serantau rumpun Melayu, saya memetik kata-kata Datuk Dr. Awang Sarian yang menyatakan dari aspek wibawa bahasa kedudukan dan peranan bahasa Melayu tidak seharusnya terbatas pada peringkat negara semata-mata. Bahasa Melayu perlu diangkat menjadi bahasa serantau dan antarabangsa yang diiktiraf sebagai salah satu bahasa penting di dunia.
Dalam hal ini, DBP perlu memanfaatkan prasarana dan mekanisme sedia ada, terutama yang melibatkan hubungan dan kerjasama antara negara seperti Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, MABBIM, Majlis Sastera Asia Tenggara, MASTERA, dan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu iaitu MABM. Upaya perancangan dan pengembangan bahasa Melayu ke peringkat sarantau dan antarabangsa yang dikongsi wawasan pelaksanaannya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Malaysia semasa pimpinan Dato' Haji Abdul Aziz Deraman. DBP Brunei di bawah pimpinan Datuk Paduka Haji Alidin bin Haji Osman dan Pusat Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Dr. Hassan Alwi telah dilakukan dengan jayanya. Kerjasama ketiga-tiga institusi dengan pelbagai pihak, kerajaan dan agensi-agensi lain yang berkaitan, maka telah timbul suatu keyakinan dan komitmen bahawa bahasa Melayu mampu dibangun dan dikembangkan menjadi bahasa yang berwibawa sama ada di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa. Suatu yang membanggakan melalui kerjasama tersebut ialah Pusat Pengajian Bahasa Melayu pertama ditubuhkan di Universiti Leiden, Belanda pada tahun 1867. Telah menerima seorang profesor bahasa Melayu pada tahun 1992 melalui program kerusi pengajian Melayu oleh Kerajaan Malaysia. Kerusi pengajian Melayu juga telah ditubuhkan di Universiti Victoria, Wellington, New Zealand, di Universiti Beijing. Rangkaian kerja institusional antara negara memang sangat munasabah dan forum-forum kerjasama yang diwujudkan misalnya antara Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia MABBIM tadi, Majlis Sastera Asia Tenggara MASTERA, Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu iaitu MABM dengan Forum Kerjasama Penerbitan Serantau iaitu FAKEPS, Mesyuarat Kerjasama Kebahasaan dan Pesuratan MEKAP, kawasan segitiga Asia Tenggara boleh menjadi wahana penyebaran bahasa pengajian dan kajian di institusi asing tadi. Demikianlah bagaimana kerjasama serantau membawa manfaat kepada perkembangan bahasa dan sastera Melayu di peringkat antarabangsa. Kembali kepada pengurusi forum. Okey, terima kasih kepada Puan Salina. Sebagai penghujung bicara, saya mohon ahli panel untuk membuat rumusan perbincangan kita pada hari ini. Persilakan. Saudari pengurusi, sahabat panel dan sidang hadirin. Bahasa jiwa bangsa, rosak bahasa, rosaklah bangsa. Sebagai generasi pewaris kepimpinan bangsa, ayuh kita lestarikan perjuangan memartabatkan bahasa ketahuannya. Okey, baiklah, akhir kalam daripada saya. Hasrat mengantarabangsakan bahasa Melayu bukanlah angan-angan Mak Jenin atau impian di awang-awangan. Dengan izin Allah, insya-Allah, iltizam padu dan komitmen jitu bagi semua pihak kerajaan termasuk rakyat. Kita generasi muda walaupun masih setahun jagung, darah setapuk pinang, mari kita usahakan yang terbaik buat bahasa dan bangsa kita, insya-Allah. Sebagaimana sahabat ahli panel yang lain, pendirian dan rumusan saya juga serupa walau tidak sama. Membujur lalu melintang patah. Sekali kita marah, pantang kita berundur. Perjuangan memartabatkan dan mengantarabangsakan bahasa Melayu ialah perjuangan luhur dan suci demi kesinambungan warisan bumi tercinta. Okey, terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam.
Demikian tadi rumusan berbicara daripada semua ahli panel kita tentang pengantarabahasaan bahasa Melayu, realiti atau sekadar ilusi. Tuntasnya bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Kata sepakat yang dicapai dengan usaha tanpa kenal erti jemu kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Maka hasrat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa akan menjadi realiti. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu pengantarabahasaan bahasa Melayu ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu bahasa, selanjutnya membantu meletakkan bahasa Melayu di persada antarabangsa. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat kepada semua hadirin yang dihormati. Kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak. Kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam sayang, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudah hadir menyaksikan forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya memohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah, salam kasih sayang.